Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Mustafa daripada Taman Lavender Kuala Kangsar. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita perhatikan surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali kita membaca surah Al-Fatihah setiap hari? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah sekurang-kurangnya sebanyak 17 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah? Ya, ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca Al-Quran, usaha dan ikhtiarkan agar kita boleh faham apa yang dibaca itu. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah terjemahan bagi ayat Bismillahirrahmanirrahim ini? Ya, terjemahannya ialah dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim ini, mari kita perhatikan kepada kalimahnya yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah dia kalimah yang ketiga itu? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah yang ketiga dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ialah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang Allah memperkenalkan dirinya. Pada kali ini, mari kita lihat ayat yang menerangkan bahawa Allah yang menurunkan Alkitab, iaitu Al-Quran, untuk panduan hidup kita di dunia ini. Dengan mengajak tuan-tuan dan puan-puan, sama kita buka Mushaf Al-Quran, muka surat 458, muka surat 458. Kedudukannya di baris yang ke-6. Kedudukan ayatnya di baris yang ke-6. Ya, baris yang ke-6 dari surah Az-Zumar, surah yang ke-39, surah yang ke-39, ayat nombor 1, ayat nombor 1, nombor 1. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya akan bacakan ayat ini beserta dengan terjemahannya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang baca sekali lagi ya. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Al-Quran ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah tugas dan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran ini? Untuk soalan ini, mari kita dengar penjelasannya. Tadi kita telah mendengar melalui satu ayat dari surah Az-Zumar yang membawa maksud bahawa Allah yang menurunkan Alkitab, iaitu Al-Quran, untuk panduan hidup kita di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah tugas dan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran ini? Ya, antara tugas dan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran ialah berusaha dengan sungguh-sungguh belajar ilmu Al-Quran, sehinggalah apabila ayat-ayat Quran dibaca dan ianya boleh dipahami, diamalkan dan disebarkan kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan,
Mari kita sama-sama membuka mushaf Al-Quran, muka surat 176. Ya, muka surat 176. Muka surat 176. Kedudukan ayatnya pada baris 11 hingga 12. Ya, 11 hingga 12. Ianya dari surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Ya, Al-A'raf, surah yang ke-7. Ayat 204. Ayat 204. Ya, ayat 204. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya akan bacakan ayat ini beserta dengan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang baca sekali lagi ya. Wa iza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, sementara umur kita masih ada, marilah kita belajar dan berusaha ilmu Al-Quran, sehingga apabila kita membacanya, kita boleh faham apa yang termaksud di dalamnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.